Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang kata Ismail Sabri Yaakob dalam bahaya besar. Saya kurang percaya. Saya juga kurang yakin akan berita itu. Walau bagaimanapun, ini ada satu kaitan dengan satu laporan di Sinar Harian menyatakan SPRM akan panggil semula Ismail Sabri bantu siasatan. Minggu lepas, sebelum berlakunya, ataupun minggu ini berlakunya insiden Ismail Sabri Yaakob rebah dan dihantar ke hospital, masuk ward, sebelum insiden itu dinyatakan dan sudah disahkan bahwa beliau telah dipanggil oleh SPRM untuk direkodkan keterangan ataupun siasatan untuk membantu siasatan berkaitan penemuan uang lebih 100 juta ringgit 4 orang bekas pegawai kanan Ismail Sabri Yaakob di sebuah rumah. Ada yang mengandaikan mungkin Ismail Sabri Yaakob rebah itu ada kaitan dengan siasatan tersebut. Tapi ada juga yang menyatakan termasuk ahli keluarga Ismail Sabri Yaakob bahwa ianya ada kaitan dengan masalah darah atau tekanan darah beliau. Walau bagaimanapun, selepas diambil keterangan, kalau menurut laporan lebih daripada 1, 2, 3 jam, apa yang berlaku, beliau telah pun balik dan selepas itu, apa yang berlaku, SPRM telah pun membuat siasatan lanjut. Namun apa yang dilaporkan, SPRM mengesahkan akan panggil semula Ismail Sabri Yaakob bantu siasatan. Yang menjadi persoalan kita ialah kenapa sampai 2 kali Ismail Sabri Yaakob diambil keterangan. Biasanya hanya 1 kali cukuplah kan? Ataupun ada sesuatu yang mahu dirungkai, mahu diperoleh, mahu diketahui tentang isu wang tersebut. Apa kaitannya sehingga Ismail Sabri Yaakob perlu diambil keterangan sebanyak 2 kali? Okeylah. Mungkin kaitannya ialah kerana menurut laporan, uang itu ada kaitan dengan promosi keluarga Malaysia. Promosi keluarga Malaysia. Uang itu yang lebih 100 juta ringgit itu ada kaitan dengan promosi keluarga Malaysia. Jadi mungkin disitulah kaitannya dengan mantan Perdana Menteri ke-9 ini, iaitu Ismail Sabri Yaakob. Sejauh mana ianya boleh menyebabkan masalah besar kepada Ismail Sabri Yaakob, saya pun tak tahu. Tapi sebelum itu, saudara, saya ingin ucapkan selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa kepada semua rakan yang beragama Islam yang menunaikan ibadah puasa. Tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan anda semua, ada satu ubat gout dan ubat gastrik dan juga minyak wangi yang saya kongsikan di dalam video kali ini. Anda boleh tekan di dalam bakul yang saya paparkan dalam video ini. Anda boleh klik, semuanya berkhasiat, semuanya boleh membantu anda untuk melalui ibadah puasa ini dengan baik. Antaranya ubat gout itu, ianya halal dan boleh membantu anda untuk bergerak mudah dan juga menunaikan ibadah. Minyak wangi itu juga boleh dipakai, dikatakan menurut keterangan, minyak wangi itu boleh mengeratkan hubungan suami isteri dan boleh menjadi tarikan kepada sesiapa yang menghidunya. Selain daripada itu, anda juga boleh melihat ubat gastrik yang ada tu, anda boleh minumnya ketika anda sebelum berpuasa. Jadi saudara-saudara, terima kasih kerana membantu saya. Beli produk itu harganya sekarang sangat rendah, sangat murah, sempena perayaan sempena Ramadan dan juga sempena menghampiri raya ini. Bila anda membelinya, anda sebenarnya sedang membantu saya untuk membantu orang lain. Okey, SPRM akan panggil semula Ismail Sabri Yaakob untuk bantu siasatan. Menurut laporan ini, SPRM akan memanggil semula bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi membantu siasatan berhubung beberapa kes yang dikaitkan dengan rasuah serta pengubahan wang haram. Menurut sumber, SPRM telah mengambil keterangan ahli Parlimen Beira itu pada minggu lalu. Ya, hasil maklumat yang diterima dan risikan terbaru, SPRM telah memanggil serta menemuduga Ismail Sabri Yaakob selama kira-kira 5 jam bagi membantu siasatan. SPRM tidak menolak kemungkinan akan memanggil semula Ismail Sabri Yaakob, namun ia bergantung pada masa dan keadaan terutama tahap kesihatannya, kata beliau dihubungi Sinar Harian pada Sabtu.
Sebelum itu, 4 bekas pegawai termasuk 2 individu bergelar datuk yang mempunyai kaitan dengan Ismail Sabri telah direman oleh SPRM pada 21 Februari lalu kerana disyaki terbabit dalam rasuah. Selain itu, seorang pegawai eksekutif sebuah yayasan dan seorang wanita yang juga pembantu kepada seorang pegawai khas terbabit turut ditahan oleh agensi anti rasuah terbabit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya pun tak tahulah kamu suka atau tidak. Tapi yang menariknya kali ini ialah SPRM telah memberikan kenyataan. Wartawan Malaysia kini ditahan, didakwa terima rasuah RM20,000. Nah, dalam laporan ini kita akan lihat wartawan Malaysia kini itu siapa, kenapa ditahan, dan untuk apa dia terima rasuah RM20,000 itu. Kita pun kadang-kadang tertanya-tanyalah dengan laporan dan pengesahan SPRM ini kan. Kalaulah betul wartawan itu terima rasuah RM20,000, untuk apa? Rasuah untuk apa? Dia kan wartawan, apa pula kepentingan dalam hal-hal tersebut? Sangat mengejutkan. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada rakan yang beragama Islam. Jangan lupa untuk menunaikannya sehabis baik. Tapi saya juga ingin kongsikan satu produk yang dipanggil ubat gout. Ramai penonton channel ini yang sudah berusia mungkin ada masalah gout. Di dalam ruangan ini ada satu kotak. Kamu tolong tekan. Ada ubat gout yang disertakan, saya promosikan daripada Shopee untuk anda semua, yang dinyatakan sangat berkesan, membantu untuk meringankan dan membantu untuk membuat kelegaan kepada pesakit-pesakit gout. Tolong baca dan beli, ini harga murah sekarang berbanding hari-hari biasa, ada harga potongan dan harga runtuh. Semoga dengan adanya ubat gout ini anda dapat menunaikan tanggungjawab Ramadan puasa ini dengan sebaiknya dan dapat menunaikan solat anda dengan lebih baik. Kita teruskan. Hari ini wartawan Malaysia kini B. Nantan Kumar ditahan malam tadi kerana didakwa menerima rasuah daripada ejen yang berurusan dengan pekerja asing, kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Oh, rupa-rupanya identiti wartawan Malaysia kini ini dikenali sebagai B. Nanta Kumar. Ditahan semalam. Dan apa yang didakwa beliau terima rasuah ialah berkaitan kononnya menerima rasuah daripada ejen yang berurusan dengan pekerja asing. Itu disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Bercakap kepada Malaysia kini, Azam Baki menafikan bahawa penahanan itu adalah kerana artikel Malaysia kini baru-baru ini mendedahkan kartel pemerdagangan warga asing. Menurut Azam Baki, wartawan itu didakwa meminta RM100,000 daripada ejen itu sebagai balasan untuk tidak menyiarkan 2 artikel berhubung ejen berkenan. Berani jugalah kan, kalau betul lah apa yang dinyatakan oleh Azam Baki ini, berani jugalah wartawan itu meminta RM100,000 daripada ejen itu. Ini yang dikata mengambil peluang di dalam peluang. Mengambil peluang dalam peluang, adakah? Lebih kuranglah macam itulah kan. Kata Azam Baki lagi, jumlah itu akhirnya dikurangkan kepada RM20,000. Oh, rasuah pun ada juga tawar-menawar ya. Tak pernah pula saya tahu sebab saya tak pernah terlibat rasuah. Itu sebabnya saya tak tahu rupa-rupanya rasuah ini boleh juga tawar-menawar. Daripada RM100,000 turun kepada RM20,000. Ada diskaun juga rupa-rupanya. Entahlah apa yang dibuat oleh ejen itu sehingga berjaya mendapatkan diskaun pula lebih kurang RM80,000 lah. Menurut Azam Baki lagi, ejen itu membuat laporan kepada SPRM. Selepas itu kami menjalankan apa yang dipanggil kes perangkap. Ejen itu kemudian bertemu wartawan di Hotel Concord di Shah Alam, di mana wang tunai diserahkan kepada wartawan. Alamak, jadi terkantoi dan terperangkaplah si wartawan ini. Pandai juga lah SPRM ini kan. Ini yang bagus. Ini yang bagus. Beginilah yang kita mahu.
Kalau ada maklumat terus kepada SPRM, biar SPRM tangkap. Bukannya ada maklumat pergi siar kepada Malaysia Kini pula, disiarkan ke media sosial pula, disiarkan di TikTok lah pula, disiarkan di mana-mana. Itu tindakan yang tak betul. Apabila itu berlaku, maka bukti-bukti yang ada boleh dipersoalkan. Kan bagus kalau terus jumpa kepada SPRM. Contohnya, kes skandal rasuah di Sabah. Kan bagus kalau pemberi maklumat itu direct kepada SPRM, terus beritahu SPRM tentang hal itu tanpa melalui Malaysia Kini kah, media-media lain kah, wartawan-wartawan kah. Kan itu lebih baik. Jadi sekarang ini terbuktilah SPRM lebih cekap menjalankan tugas kalau diberikan peluang. Jadi rupa-rupanya terperangkaplah dia, karena menurut Azam Baki dibuatlah kes perangkap. Ejen itu bertemu dengan wartawan tersebut di Hotel Concord di Shah Alam, di mana wang tunai diserahkan kepada wartawan. Pegawai SPRM menahan wartawan itu di tempat kejadian dengan wang RM20.000. Wah, ini bukan calang-calang, bukan alang-alang lah. Memang kantoi habis lah ceritanya yang ini kan. Inilah yang kita nampak macam dalam film, dalam movie lah kan. Polis cukup di tempat kejadian dengan bukti. Jadi apa nak kata lagi kan? Nak mau perjuangkan pun dah terkantoi habis. Silap-silap hari bulan siap dengan rakaman video, rakaman suara dan sebagainya. Macam film-film yang kita pernah nampak lah sebelum ni kan. Film-film yang ada rakaman suara, video dan sebagainya. Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini membenarkan permohonan SPRM untuk menahan remannya selama 4 hari. SPRM menyiasat kes itu mengikut Section 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Undang-undang itu membenarkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi subjek kesalahan. Nanta yang berkhidmat dengan Malaysia Kini sejak 2018 telah menulis secara meluas baru-baru ini mengenai sindiket immigration termasuk yang melibatkan Jabatan Immigration. Pengarah Eksekutif Malaysia Kini RK Anand dan pengarang urusan Ngeling Fong berkata, portal berita itu terkejut dengan dakwaan terhadap wartawannya. Nanta Kumar, seorang wartawan berpengalaman yang telah berada di barisan hadapan dalam membongkar pelbagai skandal. Dia secara konsisten menunjukkan dedikasi dan keberanian dalam membuat laporan-laporan ini, selalu membahayakan diri sendiri katanya. Malaysia Kini kekal teguh dengan prinsipnya dan tidak bertolak ansur dengan sebarang kesalahan. Pada masa sama, kami akan mengambil semua langkah yang perlu untuk membantu wartawan kami dalam proses itu, tambah mereka. Sementara itu, Peguam Raj Surian Pillai berkata dia telah bercakap dengan Nanta yang menjelaskan apa yang telah berlaku. Saya lebih suka tidak mendedahkan butiran lanjut buat masa ini kerana perkara itu masih dalam siasatan. Jika dia didakwa, kami akan mempertahankannya di mahkamah. Buat masa ini, biarkan SPRM menyelesaikan siasatan mereka. Dalam maklum balas segera, Kesatuan Kebangsaan Wartawan Malaysia mengambil maklum penahanan seorang anggota NUJM Malaysia Kini. NUJM berharap sebarang siasatan oleh SPRM akan membawa keadilan kepada semua pihak dan bukan bertujuan untuk menyekat kebebasan bersuara di negara ini, kata Setiausaha Agungnya Teh Atira Yusu. Beberapa komen daripada netizen ialah, Black Zebra kata, boleh percayakah mengenai tangkapan yang dibuat oleh SPRM mengenai pemberi maklumat laporan penyeludupan wang asing, warga asing secara haram ditangkap kerana rasuah? Sampai hari ini di manakah tangkapan mengenai datuk yang dikatakan menjadi dalang tentang penyeludupan warga asing, kata beliau. Implement kata, cakap benar ditangkap, bohong dilepaskan, dulu adik abang, kata beliau, kini bermusuhan. Jimmy Page kata, tindakan bijak oleh kerajaan Madani, walaupun tentang rasuah tetapi fitnah tidak ditoret. Tolerate. Kerajaan Madani adil, tahniah, kata Jimmy Page. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.